Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita teruskan mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 6 bagi hari Jumaat 21 Mei 2021. Baik, hari ini kita hari terakhir unit 7 Sayangi Alam Sekitar, Hargai Kehidupan SP 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. Objektif kita seperti semalam iaitu menyatakan cara menyayangi alam sekitar, menyatakan kepentingan menyayangi alam sekitar, menceritakan perasaan apabila menyayangi alam sekitar dan melaksanakan aktiviti menjaga alam sekitar. Baik, hari ini kita nak merumuskan apa yang telah kita pelajari bagi unit 7 ini dalam minggu ni. Jadi cikgu nak hari ini kita buat rumusanlah apa yang telah kita pelajari. Baik, kita teruskan. Okey, bagi topik ini kita telah mempelajari bagaimana kita sebagai seorang ahli masyarakat untuk menghargai alam sekitar. Okey, antara cara yang boleh kita lakukan untuk menghargai alam sekitar ialah menanam semula pokok. Okey, banyak program-program yang telah diadakan untuk menanam pokok, contohnya penanaman semula pokok bakau, pokok-pokok di hutan-hutan yang telah ditebang. Jadi program-program sebegini membantu kita dapat memulihkan ekosistem hutan kita. Selain itu, kita perlu mewujudkan kawasan eko-pelancongan di mana kawasan pembangunan untuk pelancongan dirancang dengan baik agar tidak menjejaskan hutan dan alam sekitar. Selain itu, kita juga mengadakan program Kitar Semula iaitu program untuk memproses bahan-bahan buangan yang boleh kita guna semula ataupun kita proses menjadi satu bahan baru. Program Kita Semula ini juga membantu mengurangkan penggunaan bahan baru, ya, contohnya penggunaan kita semula melalui menggunakan kertas. Jadi kita dapat mengurangkan penebangan pokok. Selain itu, kita juga menguatkuasakan undang-undang iaitu dengan memberi hukuman yang lebih berat kepada pesalah-pesalah yang mencemarkan atau memusnahkan alam sekitar. Okey, kemudian kita juga menyentuh isu alam sekitar, contohnya kemusnahan hutan. Okey, cikgu ingat, cikgu harap kamu ingat lagi bagaimana hutan ini boleh terjejas, ya. Antaranya ialah pembalakan haram, pembukaan kawasan baru dan juga pembakaran terbuka. Selain itu, isu alam sekitar ialah pencemaran. Pencemaran berlaku di darat, di udara, di air dan juga pencemaran bunyi. Jadi kita sebagai ahli masyarakat perlulah mengelakkan atau mengurangkan pencemaran. Selain itu, berlaku juga isu pemanasan global yang berlaku disebabkan kerosakan pada ekosistem bumi dan kemusnahan hutan serta pemanasan serta pencemaran. Okey. Kita telah lakukan pelbagai langkah untuk menghargai alam sekitar. Jadi tentu kamu pernah melakukan aktiviti-aktiviti untuk menyelamatkan alam sekitar di sekeliling kamu. Jadi apabila kamu melakukan aktiviti ini, tentulah kamu akan berasa gembira, bangga, selamat dan damai. Ini adalah satu perasaan yang tak boleh dibeli. Okey. Jadi kenapa pentingnya kita menjaga alam sekitar? Okey. Pertama, alam sekitar ini perlu dijaga demi meneruskan kelangsungan hidup, iaitu kita perlu dapatkan kehidupan yang berkualiti. Takkanlah kita nak hidup dalam keadaan yang kotor, keadaan yang tidak selesa, panas, kan? Jadi alam sekitar ini perlu dijaga untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bukan sahaja untuk manusia tetapi flora dan fauna. Selain itu, alam sekitar juga penting untuk dijaga supaya kita dapat menjana ekonomi. Okey, macam
kelas sebelum ni cikgu dah terangkan kepentingan menjaga alam sekitar dari segi ekonomi ini ialah dari sektor pelancongan. Tentulah orang hendak melawat tempat yang cantik dan bersih. Selain itu, kepentingan menjaga alam sekitar ialah dapat mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Apabila alam sekitar terjaga, tentu kita dapat mengelakkan atau mengurangkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Selain itu, kita mesti menjaga alam sekitar kerana kita perlu mewariskan kepada generasi yang akan datang alam sekitar yang bersih dan selamat untuk didiami. Okey, itu secara rumusan apa yang telah kita pelajari minggu ini. Baik, untuk aktiviti terakhir pada minggu ini, cikgu ada satu aktiviti seni yang perlu kamu buat berdasarkan pelajaran kita pada hari ini. Cikgu tunjuk contohnya. Okey, ini adalah lukisan pemandangan. Jadi sebagai rumusan, kamu perlu melukis gambar pemandangan yang indah. Kamu boleh menggunakan imajinasi kamu untuk melukis gambar pemandangan yang indah. Ini adalah sebahagian daripada contohnya. Jadi kamu boleh menggunakan contoh ini sebagai rujukan untuk menyiapkan tugasan kamu dalam modul. Baik, itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan.